أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kita dah sampai tajuk istihadah. Istihadah ni ialah darah penyakit yang keluar melalui kemaluan depan wanita sahaja. Orang lelaki tak ada istihadah. Darah penyakit, dia bukan haid, bukan nifas. Haid yang tu kitaran bulanan, darah kotor yang keluar dalam kitaran bulan, haid. Nifas yang keluar, darah yang keluar selepas melahirkan anak, yang tempoh kebanyakannya 40 hari, nifas. Istihadah ialah darah penyakit. Darah penyakit dia boleh puasa. Bagi perempuan yang mengalami istihadah yang berpuasa fardu atau sunat, dia ni perempuan yang keluar darah istihadah tidak boleh menyumbat di alat sulitnya kerana ia boleh membatalkan puasa. Dalam perenggan ni dia nak terangkan perempuan yang keluar darah istihadah jangan sumbat sesuatu ke dalam, kain ke apakah, jangan sumbat menahan darah tadi ni. Ini bukan darah haid, ini darah penyakit ni. Jadi perempuan yang istihadah boleh berpuasa. Bukan boleh, mesti berpuasa macam biasa. Sebab itu istihadah bukan haid. Cuma ulama nak bagi tahu orang perempuan yang istihadah boleh tak dia sumbat di dalam? Dia nak sumbat dalam. Hukumnya hati-hati. Perempuan yang istihadah keluar darah penyakit ni, kalau dia sumbat masuk dalam, itu boleh membatalkan puasa. Kemudian haid. Tajuk haid pula. Ke surat 84. Haram berpuasa jika haid dan nifas. Dua. Tadi istihadah, darah istihadah wajib puasa, cuma jangan sumbat, boleh membatalkan puasa. Yang seterusnya haid dan nifas. Orang yang keluar haid ataupun keluar nifas boleh tak berpuasa? Ijma' mengatakan haram berpuasa. Puasa apa? Sama ada puasa wajib atau sunat. Bagi perempuan yang haid dan nifas, jika keduanya berpuasa, iaitu perempuan yang keluar haid ataupun perempuan yang keluar nifas puasa juga, maka puasa itu tidak sah. Tak sah satu, haram yang kedua. Tak sah lain, haram lain. Dah tak sah, haram pula. Dua hukum tu. Itu dua hukum. Dua hukum kepada wanita yang haid berpuasa ataupun wanita yang nifas berpuasa. Masalah seterusnya. Macam mana pula kalau haid berhenti pada waktu siang Ramadan? Siang Ramadan, orang ni semua tengah puasa. Dia haid, dia tak puasa lah hari tu, kena darah haid. Tiba-tiba pukul 11.30 pagi, darah haid berhenti. Macam mana? Apa yang dia perlu buat, wanita tersebut? Seorang perempuan yang haidnya berhenti pada waktu siang Ramadan, 11.30 pagi, siang Ramadan contoh, ataupun 3.40 petang, ataupun pukul 7.05 petang, nak dekat maghrib dah tu, apa dia perlu buat? Seorang perempuan yang haidnya berhenti pada waktu siang Ramadan, dia hendaklah imsak. Imsak ni dia kena menahan diri daripada makan dan minum. Seperti orang-orang yang berpuasa. Yang tu je lah, tak berdosa apa. Darah haid dia berhenti pukul 3 suku petang, 3.15 petang. Dia nak niat puasa macam mana? Memang tak niat puasa dah, dan hari tu memang dia dalam keadaan sedang tidak berpuasa. Maka tindakan dia ialah imsak, berhenti, tidak boleh, dia kena menahan diri daripada makan dan minum. Masalah ketiga tentang haid. Haid berhenti sebelum imsak. Yang ni yang dimaksudkan imsak di sini pula ialah sebelum subuh. Yang beberapa minit sebelum subuh tu, yang disunatkan tidak memakan dan minum. Sunat tak makan dan minum beberapa minit sebelum subuh, kerana itu dinamakan waktu imsak. Okey. Satu orang perempuan ni darah haid dia berhenti sebelum imsak. Berhenti, dia masuk bila yang basuh, berhenti. Apa dia nak buat? Perempuan yang telah bersih daripada haid atau nifas sebelum imsak, sunat dia mandi wajib sebelum waktu subuh. Dia wajib berpuasa pada hari itu. Ingat, imsak sekira-kira 10 minit.
Nah, dia pun tengok darah berhenti. Dia wajib niat nak puasa dan dia wajib berpuasa pada hari itu. Kalau dia tak puasa, dia berdosa dan wajib qada. Nah, wajib qada dan berdosalah, hukum tambahan. Sebab dia ada waktu yang dia dalam keadaan suci yang membuatkan dia sempat untuk berniat. Nah, maka dia wajib untuk puasa. Mandi tak sempat ustaz. Kita bukan sembang soal mandi. Nah, mandi lepas subuh pun tak apa. Lepas subuh. Jadi darah dia berhenti 5.45. Pukul 6 subuh. Dia pun tengok Allah dah berhenti darah. Bukan terkejut, maksudnya tadi dia tak sahur lah sebab dia dalam tempoh haid. Mungkin haid dia baru hari ketiga, baru hari keempat dalam tempoh haid. Jadi dia bangun tu untuk masak kepada anak-anak ataupun suami. Tengok darah dia berhenti 5.45. 15 minit sebelum subuh. Maka dia pun makan. Maka makan apa semua, azan. Sampailah waktu azan, dia berhentilah. 5.55 dia pun dah berhenti apa semua, azan. Tak sempat nak mandi. Macam mana tak sempat nak mandi? Tak ada masalah. Sebab tidak ada dalam syarat sah puasa bersuci. Dia mesti bersuci untuk puasa dia sah. Tidak. Jadi sebab tu dia boleh bersuci selepas subuh. 6-10 minit contohnya. Subuh pukul 6, 6.10 baru dia nak mandi wajib. Boleh. Dibenarkan. Sekali lagi, perempuan yang telah bersih daripada haid atau nifas. Sama? Haid atau nifas ni maksudnya keadaan yang sama. Haid darah lain, nifas darah lain. Keadaan tu. Contoh, darah nifas dia berhenti 10 minit sebelum subuh. Wajib tak dia berpuasa? Wajib. Sunat dia mandi wajib sebelum waktu subuh. Dia wajib berpuasa pada hari itu. Kenapa pengarang kata sunat dia mandi wajib? Dia, siapa dia ni? Wanita yang bersih daripada haid atau wanita yang bersih daripada nifas. Tu dia tu dhamir, hiya tu kembali kepada wanita haid ataupun wanita yang berhenti nifas. Sunat dia mandi wajib. Mandi tu wajib. Mandi sebelum subuh sunat. Bukan mandi tu mandi wajib lah. Disunatkan mandi wajib sebelum subuh. Wanita tadi ni dia kena bagi sempat lah kan, bagi sempat. Okey. Kalau pun tak sempat, maka tetap sah kalau dia mandi wajib lepas subuh. Berniat selepas haid berhenti. Ketika darah haid sudah berhenti, boleh untuk berniat melakukan puasa walaupun belum mandi. Boleh? Macam perempuan tadilah, macam wanita tadi, 5.45 darah haid berhenti ataupun 5.45 darah nifas berhenti. Wanita-wanita yang bersalin, dia akan keluar darah nifas sampai 40 hari kebanyakannya. Jadi contoh hari ke-32 berhenti, contoh kan. Okey. Ketika darah haid sudah berhenti, boleh untuk berniat melakukan puasa walaupun belum mandi kerana penghalang sahnya berpuasa ialah kerana haid. Yang menghalang dia berpuasa ialah haid. Dan haid telah pun berhenti. Haid telah pun berhenti. 5.45 tadi. Bukan kerana hadas. Walaupun dia masih dalam keadaan berhadas besar, tak mandi wajib lagi, disebabkan darah haidnya berhenti, dia belum mandi wajib, 5.45, duduk pulun nak makan, nak sahur dulu, maka tidak mengapa dia mandi selepas subuh. Sebab penghalang puasa tadi haid. Bukan hadas. Hadas tidak menghalang puasa dia. Sebab tu seseorang yang mandi wajib selepas subuh pun, maka puasa dia tetap sah. Bahkan kalau dia mandi wajib selepas habis subuh pun, kita kata, lepas habis subuh, 7.45 pagi baru mandi wajib, puasanya tetap sah. Ia berbeza dengan solat kerana penghalang sahnya adalah hadas. Penghalang sah solat adalah hadas. Kalau solat tak boleh semayang dalam keadaan hadas. Boleh tekah berpuasa dalam keadaan hadas? Orang tu berpuasa dalam keadaan hadas. Boleh sah puasanya. Solat tak boleh.
Masalah kelima, belum mandi wajib walaupun sudah masuk subuh. Macam ni tadilah juga, nah. Sah puasa perempuan yang sudah suci daripada haid, maksudnya sudah berhenti daripada haid, tetapi belum mandi wajib walaupun sudah masuk waktu subuh. Ni bukan haid saja. Kalau orang lelaki yang berhadas besar, berjimak sebelum subuh, kemudian lena jaga pukul 6.45, dah masuk subuh dah, 6.45 dah 6.45 dah. Adakah sah puasanya? Sah. Walaupun dia belum mandi wajib, kerana hadas tidak menghalang sahnya puasa. Hadas tidak menghalang sahnya puasa. Okey. Sah puasa perempuan yang sudah suci daripada haid tetapi belum mandi wajib walaupun sudah masuk waktu subuh. Jika dia sengaja melewat-lewatkan mandi wajib, hukumnya makruh. Hukum melewat-lewatkan mandi itu makruh.